Saya tidak menghadapi masalah dari segi fasiliti, tetapi murid-murid saya ada. Sebahagian murid saya mempunyai internet yang lambat. Ini menyebabkan mereka kena login dan kick out semasa kelas dijalankan di Zoom. Selain internet, beberapa murid saya kena share tablet atau telefon bimbit dengan adik mereka. Dengan ini, mereka tidak dapat join kelas. Ya, sebab saya perlu kongsi laptop ke iPad ke untuk menjalani kelas online. Kadang-kala waktu guna sebab saya guna Zoom untuk online kelas. Tiba-tiba itu line ke apa ke ada masalah jadi kelas tergendala. Ya, saya mengalami gangguan internet semasa mengadakan kelas online dengan kanak-kanak. Ya, saya menggunakan masa yang lebih panjang untuk merancang pengajaran untuk Zoom. Dalam kelas fizikal, saya boleh menerangkan dengan lebih teliti berbanding dengan pengajaran secara talian. Saya hendak mencari bahan-bahan tambahan untuk murid saya. Ya, saya menggunakan masa 1 ke 2 minggu untuk menyesuaikan diri guna masa yang singkat untuk sediakan rancangan pengajaran harian panjang sampai lewat malam. Ya, saya telah menggunakan masa yang lebih panjang dalam membuat rancangan pengajaran harian secara talian berbanding dengan fizikal kerana kita harus bekerjasama dengan ibu bapa untuk mencari bahan-bahan yang mereka sudah ada dalam rumah untuk membuat macam sains eksperimen. Kerja rumah tidak bertambah setelah kelas secara talian dilaksanakan. Sekiranya kerja rumah diberikan kepada murid-murid, sebahagian daripada mereka tidak akan melengkapkan kerja rumah mereka. Bagi kelas saya, student saya tak ada kerja rumah punya. Saya tidak menghadapi sebarang masalah semasa menggunakan peralatan teknologi dan inovasi semasa mengajar. Saya guna Zoom untuk mengajar. Zoom lah. Masalah tak berapa besar sebab Zoom tu easy untuk pakai. Jadi ini tak menjadi masalah bagi saya. Kadang-kala Wi-Fi terputus kena kick out of the Zoom session. Saya tidak menghadapi masalah dalam penggunaan peralatan teknologi, tetapi kadang-kadang akan mempunyai masalah untuk memikirkan cara kreatif untuk mengajar budak-budak secara mereka tidak berasa bosan. Pembelajaran secara talian tidak sesuai untuk semua subjek kerana murid-murid hilang fokus dan tidak dapat belajar apa-apa yang cukup mengajar. Saya tetap sokong pembelajaran tradisional.
I don't think so because for online classes, parent kena ada di situ untuk guide pelajar tu. Jadi sometimes when the pelajar ada dengan parent, pelajar tu ada shows behavior, so it's kind of hard for the class to go on smoothly. And because the student might not cooperate with the teacher, Pada pendapat saya tidak berasa bahawa pengajaran dalam talian sesuai untuk semua mata pelajaran kerana beberapa subjek seperti sains perlu dilakukan secara fizikal untuk macam membuat eksperimen atau subjek matematik beberapa pengiraan perlu ditulis atas kertas atau papan putih atau papan hitam untuk kecekapan yang lebih tinggi. Tetapi saya juga rasa ada beberapa permainan atas talian yang sesuai untuk kanak-kanak untuk subjek-subjek seperti English juga sangat bagus untuk kanak-kanak dan cikgu. Memang suka dijangka, mereka tidak akan fokus dalam kelas dan cuma akan menjawab okey atau saya faham semasa cikgu tanya dalam kelas, walaupun tidak faham. Pembelajaran secara talian juga tidak dapat menjalankan ujian untuk menguji kemampuan murid-murid. Ibu bapa mereka akan menolong mereka menjawab soalan. kadang-kala ya, sebab berkaitan dengan jawapan saya untuk soalan 5. Sebab itu student might show some behavior, might not cooperate with teacher. So this makes the learning not that progressive. Setiap kanak-kanak mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Pada pendapat saya, pembelajaran dalam talian akan memberi manfaat kepada anak-anak yang belajar secara visual dan bukan untuk anak-anak yang kurang perhatian.